Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 29 Sya'ban 1443 bersamaan dengan 31 hari bulan 3 2022. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Suratul Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1028. Alhamdulillah, kita sambung ayat kita ini, ayat 41 hingga ayat 46. Kita bersama dengan mukmin ali Fir'aun. Makna orang mukmin dari keluarga Fir'aun, yang berani berkata-kata, berani berhujah, berani menyampaikan kebenaran walaupun dia tahu dia terancam dengan tindak tanduk Fir'aun yang makin mengganas. Para jemaah sekalian, kita kena faham bahawa hidup atas dunia ni jangan tunjuk besar, jangan tunjuk hebat. Allah nak malukan Fir'aun, diberi keluarga dia yang beriman. Salah seorang daripada keluarganya beriman, dan para jemaah jangan lupa yang paling besar sekali dari keluarga Fir'aun yang beriman siapa? Isteri dia. Ni kita kata mukmin ali Fir'aun, mana keluarga dia. Tapi yang paling kuat lagi, daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah buat bandingan dalam Quran. Wanita yang beriman itu siapa? Iaitulah imra'atu Fir'aun, perempuan Fir'aun ataupun isteri dia. Bos mengaku jadi Tuhan, bini dia percaya kepada Allah, tak percaya kepada Fir'aun. Patutnya orang paling rapat dengan Fir'aun ni lah menjadi pendukung tegar. Moga dia tahu Fir'aun ni apa dia. Taik mata pun ada, taik hidung pun ada, taik gigi pun ada, tiba-tiba mengaku jadi Tuhan. Hai. Jadi bini dia lah orang yang paling rapat dengan dia, yang tahu perangai dia, perangai kemanusiaan, kelemahan yang sangat ketara itu. Nak jadi Tuhan. Mana Allah Ta'ala nak malukan Fir'aun, konon-kononnya dia tu Tuhan, dia tu berkuasa. Tuhan kata, ambil isterimu beriman, keluargamu beriman, berdakwah lagi. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, inilah yang kita akan tadabbur di sini, bahawa manusia angkuh setara mana pun, kadang-kadang orang yang akan menjatuhkan dia keluarganya sendiri, bukannya orang lain, bukan orang jauh-jauh, keluarganya sendiri yang akan menjatuhkannya. Baik, kita letak di situ sebagai satu permulaan kepada perbincangan kita ini.
Mari kita mula baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Ayat 41 muka surat 1028. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Bunyi setakat itu dulu ayat. Baik para pelajar sekalian, balik semula kepada ayat kita, ayat 41. Wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Ay qala mu'minu ali fir'aun liqaumihi. Berkata lagi orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Dalam bahasa Arab diguna mukmin ali Fir'aun. Al itu makna keluarga. Orang beriman dari keluarga Fir'aun itu berkata, berdakwah lagi kepada kaum dia. Dia kata apa? Dia kata apa? Ya qaumi. Tengok. Kita ni kalau kita nak berdakwah jangan kasar-kasar. Kita panggil nama orang yang baik-baik. Ya qaum. Wahai kaumku. Wahai anak beranakku. Wahai orang-orang yang aku sayang. Itu dia panggil anak beranak kita, keluarga kita. Mali ad'ukum ilan najat. Apa halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan. Wa tad'unani ilan nar. Dan kamu mengajak aku ke neraka. Aku ajak buat baik, mu ajak aku buat benda jahat pula. Aku ajak beriman, kamu ajak je ikut apa ni, jadi kafir. Jadi buat-buat mu ni tak betul jalan, kata orang. Tidak betul perjalanan. Tak betul perjalanan. Tengok dalam huraian dia kata apa? Berkatalah mukmin, orang beriman dari keluarga Fir'aun, dia kata, aku ajak mu benda baik, ajak beriman, kamu ajak aku ke neraka. Kenapa dia jatuhkan hukuman begitu?
Sebab berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Tanda pelajar surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya siapa yang syirik dengan Allah, maka sungguhnya Allah Ta'ala haramkan atasnya untuk masuk syurga, mana langsung tak ada tempat duduk yang neraka, dan tidak adalah bagi orang zalim itu penolong, tidak ada penolong. Baik para pelajar sekalian, dia panggil munasabatul ayah. Dia pun tambah lagi huraian dia kepada bantahan dia kepada kaum dia itu. Kaum dia ajak pergi ke neraka tu, macam apa dia maksud dia. Tengok ayat 42. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bih. Kamu mengajakku supaya aku kufur, tidak mempercayai keesaan Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Mengajak aku kafir, syirik, wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Mengajak aku syirik dengan benda yang aku pun tak ada ilmu tentang. Ya aku tahu je Allah yang Maha berkuasa. Kenapa nak cari benda lain? Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Padahal aku mengajak kamu kepada beriman, mengajak kamu beriman kepada Allah yang Maha berkuasa lagi amat pengampun. Aku ajak mu beriman, mu ajak aku kafir ni. Ai manusia pelik. Ni dia panggil manusia karut, dia panggil lagu ni. Orang ajak balik, mu ajak karut. Macam mana ni? Mana ayat ni dia panggil tafsir kepada ayat 42, 42 tafsir kepada ayat 41. Ayat 41 kata, aku ajak mu kepada syurga, mu ajak neraka. Apa dia maksud tu? Aku ajak kamu beriman, mu ajak aku kufur. Itu dia panggil penjelasan. Dalam bahasa Arab dia panggil apa ni? Sebab. Sebab dianya tad'unani liakfura billah, mu ajak aku kafir sedangkan aku ajak kamu beriman. Ajak kafir, aku ajak kamu beriman, mu ajak aku suruh kafir. Lagu mana tu? Allahu akbar. Wa ana ad'ukum ilal azizil al-ghaffar. Aku ajak kamu supaya beriman kepada Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa dan Ghaffar yang suka mengampunkan kesalahan dosa-dosa hamba-hambanya yang bertaubat. Manakah walau kamu syirik, kamu sekutu Allah Ta'ala banyak mana pun, kalau kamu masih Islam, mengikut dakwah aku, Allah ampunkan. Mu jangan takut. Setengah orang kafir ni, dia tak mau masuk Islam sebab dia kata dosa dia terlalu banyak. Terlalu banyak dosa aku. Boleh jadi tidak. Jadi dia sendiri buat analisa, boleh jadi tidak diampunkan. Kita kata apa awak ni? Mengarut tak terpasal. Kenapa dia buat analisa sendiri? Itu yang jadi masalah kita. Kita sepatutnya kita yang belajar, bukannya kita buat putusan. Baik, dia hurai lagi kepada penjelasan kepada dakwah dia ni. Tengok ayat ni, ayat 43 pula. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. La jarama, para pelajar yang boleh bahasa Arab ni, kalau kita la jarama, kita kena terjemah dengan haqqan. Gitu banyak. Kalau kata la jarama,
makna dia haqqan. Ai la syakka, la jarama, haqqan yaqinan wala syak. Benar, yakin, tidak syak lagi. Tidak ada sebarang keraguan bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan. Berhalamu tu berkelip mata pun tidak, apa lagi nak berjalan, nak menyahut seruan. Apa punya orang fikir macam ni? Kita kata gitu. Tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberikan sebarang pertolongan. Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Orang panggil tak ada, orang latih kata tak ada go satu. Tak ada apa bendanya dia boleh buat lain daripada dia tu apa? Dia tu ketul batu, tongkol kayu, ataupun apa-apa yang diukir, kan? Jadi apa ni? Dijadikan satu benda objek untuk disembah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam surah Fatir ayat 13 dan ayat 14. Tanda ni pelajar. Surah Fatir ayat 13 dan ayat 14. Allah kata apa? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Apa yang kamu sembah, yang kamu minta, yang kamu puja lain daripada Allah Ta'ala itu tidak miliki walaupun sikit. Tengok Allah Ta'ala buat bandingan dalam Quran. Qitmir, naqir. Para ulama tafsir duk cari apa benda qitmir, naqir. Rupa-rupanya bila kita makan buah kurma, buah tamar, biji dia ada selaput yang kecil tu, yang nipis tu. Itu dia panggil qitmir, naqir. Bandingan yang cukup nampak terlalu lemah. Kalau sabut kelapa pun kuat juga. Ni qitmir. Apa yang kamu nak buat? Nak cari apa qitmir? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu panggil pun dia tak dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau dia dengar pun dia tak boleh jawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ingat hari kiamat, berhala-berhala yang kamu puja, dewa-dewa, semuanya berlepas diri. Dia kata aku tak suruh persembah aku, engkau terhege-hege sembah aku tu, kenapa? Dia marah balik pula. Allahu Akbar. Kan? Kata di Mukmin lagi, wa anna maraddana ila Allah. Wa anna maraddana ila Allah, dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Kita semua ni akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tak usah duk kerah kepala, tak usah duk besar kepala, tak boleh nak pergi mana dah kita orang. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau kejahatan itu, merekalah ahli neraka. Na'udzubillah. Mana kita semua akan kembali kepada Allah. Allah akan balas. Fayujazi kulla amilin bihasabi amalihi. Allah Ta'ala akan balas setiap orang itu mengikut amalan perbuatan yang dia buat. Dia buat lagu mana, begitulah suasana. Buat lagu mana, begitulah keadaannya. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Apa makna musrifin? Orang yang melampau. Melampau apa? Dia panggil pelampau ni ada belaka. Melampau tidak dibenarkan dalam Islam. Melampau dalam ibadat pun tidak dipuji. Kuat sangat ibadat sampai tak kerja buat.
Anak bini pergi minta sedekah dia. Tok ayah duduk mana? Ibadat. Lah, pergi menoreh awak cari makan kepada keluargamu. Melampau pula dalam kekufuran, semua perkara yang melampau. Ulama tafsir kata la syakka anna alladhina ta'addaw hududallah, melampaui maknanya kita langgar batasan. Hudud mana batasan. Tuhan kata setakat ni halal, lepas pada ni haram, dia lompat pergi sana. Itu dia panggil melampau. Seperti orang yang melakukan syirik, menumpahkan darah orang tanpa hak, maka orang itu ya ahli neraka wal iyazubillah. Sebagaimana dalam hadis, tanda hadis ni pelajar, tanda hadis wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin 'asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajula yaqtul mu'mina muta'ammidan aw ar-rajul yamutu kafiran na'udzubillah. Semua dosa mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, kecuali dosa seorang laki-laki yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Dia bunuh orang beriman dengan sengaja, tanpa hak, saja nak bunuh je, dan dia kata tak ada masalah apa-apa, maka orang ni orang yang cukup berbahaya. Ataupun orang yang mati dalam keadaan kafir, maka orang ini tidak ada lagi harapan untuk diampunkan oleh Allah. Hadis ini rawahu An-Nasa'i, rawahu An-Nasa'i, kata di para muhaqqiqun bisanadin sahih. Baik, itu dakwah ataupun seruan yang disampaikan oleh mukmin ali Fir'aun, mukmin ali Fir'aun. Tengok ayat 44. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, kiranya kamu tetap berdegil sekarang atas dunia ni, aku cakap apa kamu tak dengar, aku bagi penjelasan kamu tak nak dengar, aku royak gapo apa mu tak saya dengar. Tak ikat royak tu. Royak hak molek pun tak jadi. Kalau bahasa kapur kata royaklah rima gajah pun tak jadi apa. Itu bahasa dia tu. Maknanya cakap lah apa pun tak masuk dalam kepala dia dah. Tak masuk dalam kepala dia. Apa jadi? Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu tentu akan mengetahui kelak kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Mu akan tahu lepas pada ni apa yang aku cakap ni benar, apa yang aku cakap ini betul, apa yang aku cakap ini adalah hak. Bila di akhirat esok. Sekarang ni tak khabar ingat, orang panggil tak khabar ingat. Tak usah akhirat lah, bila dia mati je. Bila sudah mati, nampak dah jadi nampak dah. Benar, nak mati pun sudah nampak dah. Malaikat datang, malaikat rahmat mari, duduk jauh. Malaikat azab mari, tunjuk di mana tempat duduk dia di neraka. Mana orang ni nak mati pun sudah nampak. Kalau lagi sudah mati lagi nampak, na'udzubillah. Tapi apa boleh buat? Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Dia bagi amar. Kamu akan ingat apa yang aku cakap hari ni. Kamu akan ingat apa yang aku cakap hari ni. Samalah tuan-tuan dan puan-puan pun. Sekarang ni kita ajak tuan-tuan, mari kita tadabbur Al-Quran. Mari kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau sunnah apa sunnah. Nak orang lain buat belaka macam ni, awak seorang yang awak yang duk ajar macam ni, macam tak jadi dia panggil. Kita kata sabarlah, sekarang ni kita tunggu jelah. Orang ajak zikir cara Nabi, dia nak pergi zikir melompat. Hak Nabi ajar zikir cantik-cantik ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tengok ni, kita dah keluar risalah ni. Zikir cara Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau zikir ni tak sedap.
Habis sedap mana? Nu hok pelik-pelik tu. Duk main hu tu baru sedap. Kita kata tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam bab ibadat ni carilah yang sahih, cari yang original. Barulah kita tenang hati. Kita duk cari hok khilaf-khilaf yang dibantah oleh orang itu kenapa? Kan? Macamlah Islam ni tak ada yang betul, yang tulen, tidak ada. Cari yang tulen. Alhamdulillah. Yang pertama sekali dia bagi amaran, sekarang ni kamu sombong, kamu tak dengar kata, mu akan ingat bila kamu nak mati nanti. Apa yang aku cakap ni kamu akan ingat. Kamu akan sedar betulnya apa yang aku cakap. Tapi masa tu nak buat apa dah? Kata orang nasi sudah menjadi bubur. Kemudian dia nyatakan pendirian dia, wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Jadi aku serah urusan aku ni kepada Allah. Biar Allah lah yang menjagaku. Wa atawakkalu alaihi wa usallimu amri, ufawwidu dengan mana usallimu amri, aku serahkan urusan aku. Wa atawakkalu alaihi, aku bertawakal kepada Allah. Wa a'tasimu, dan aku bergantung dengan rahmat dan pertolongan Allah. Allahu akbar. Maka kerana ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didik kita, para jemaah sekalian, tanda ni. Nabi kita didik kita, bila kita nak tidur pada waktu malam, kita kena baca doa ni. Bila nak tidur, baca doa ni. Doa ni doa maksur yang menjadi bacaan apabila kita mau tidur. Cuba tengok dalam kitab kita ni, Perisai Muslim ni ada ni. Bacaan ini ada Perisai Muslim. Mana dia punya, carilah, tulis doa sewaktu mau tidur, doa nak tidur. Penting doa ni para jemaah sekalian, penting. Tengok muka surat apa tak pasti. Bunyi macam ni doa dia. Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan, Nabi perintahkan kepada sahabat apabila iza akhadha madja'hu minal lail, bila kamu nak tidur, bila kamu nak tidur, kamu baca doa ni. Kamu baca doa ini. Menarik ni para pelajar sekalian, dalam Perisai Muslim ni tulis bacaan sebelum dan selepas tidur, bacaan yang ke-111. 111. Bacaan dia bunyi macam ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Baca semua. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ni ada orang tulis cari ni. Muka surat. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Mana kita ada tidur ni? Kita duduk atas bantal lah, tidur, kita baca doa ni. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan mukaku kepadamu. 2. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan belakangku ini kepadamu. Mana kepada kekuasamu. Serah kamu lah tu. 3.
raghbatan. Dan ada lagi kata wa fawwadtu amri ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku ini kepadamu ya Allah. Baik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan keinginanku dan ketakutanku kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tiada tempat pergantungan dan tempat untuk menyelamatkan diri daripadamu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, wa rasulika allazi arsalta, wa bi nabiyyika allazi arsalta, wa bi nabiyyika allazi arsalta, dan dengan nabi yang engkau utuskan. Kata Nabi SAW, fa in mata alal fitrah. Kalau dia mati, kita nak tidur ni, kita baca doa ni, kalau kita mati dia di atas landasan fitrah. Jadi mati atas landasan fitrah maknanya di atas landasan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Elok tak elok? Comel ke tak comel? Jawabnya sangat comel bacaan ini, sangat cantik. Baca sekali lagi. Boleh baca sekali lagi? Kata Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Tulis hadis ini rawahul Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi kita sallallahu ajar kepada kita, serahkan urusan kita kepada Allah. Kita pun tidur. Sebab kita tidur ni tak tahu sedar lagi ke tidak kematian tu, ataupun orang nak kena kita pun kita tak tahu. Tidur ni macam mati dah tidur ni. Baik. Akhir ayat Allah kata apa? Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Baik. Bila itulah doa dia, itulah harapan dia, pergantungan dia, maka Allah kata apa? Tengok ayat 545. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Jadi maknanya orang ini telah menunaikan tanggungjawab dia, berdakwah, menyampaikan kebenaran, maka Allah Ta'ala jaga dia. Fahafizallahu mu'min ali Fir'aun. Allah jaga dia. Fir'aun pun tak fikir nak bunuh dia. Patut dia fikir tu, ni orang lawan aku, bagilah. Habis cerita. Fir'aun pun mikir pening kepala. Sampai kawan ni boleh berdakwah, boleh menyampaikan kebenaran. Kita kata begitulah suasana yang berlaku. Kita pun para pendakwah atas dunia ni nyata je yang benar. Nyatakan yang benar. Kalau kita tahu benda tu benar daripada Al-Quran, daripada Sunnah, kita menyatakan. Allah kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa dia bertawakal Allah, Allah Taala akan jaga dia. Surah At-Talaq ayat 3. Kemudian yang kena binasanya siapa? Bukan mukmin ali Firaun, bukan pendakwah itu. Yang binasanya Firaun. Wa haqa bi ali Firaun su'ul azab. Dan Firaun bersama geng-geng dia ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya.
Firaun hak kena azab bukan mukmin. Allahu akbar. Kan bila Allah Taala bawa dia masuk dalam laut Kalzum, mati habis puak-puak tu. Dalam surah Fatir yang kita belajar dulu, tanda pelajar surah Fatir ayat 43 yang kita belajar dulu, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wala yahiqul makru sayyi' illa bi ahlihi. Tidak menimpa perancangan buruk, perancangan jahat yang dibuat oleh orang itu kecuali ke atas ketuanya sendiri. Menaik atas kepalamu sendiri, mu jangan cakap besar. Baiklah, ayat yang terakhir dalam CD ini, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzakh. Tanda ni pelajar, tengok nota di bawah. Ayat ini menjadi dalil tentang azab seksa yang akan menimpa orang-orang yang engkar semasa mereka berada dalam kubur, tempat tetap masing-masing dalam alam barzakh. Maknanya dalam alam ini, ayat ini tulis pelajar, ayat ini menjadi dalil kepada azab kubur. Firaun pagi petang siang malam disela dengan api neraka ni. Nak kata apa? Orang lain pun, orang-orang yang derhaka semuanya akan diseksa dalam kubur, naudzubillah. Sebab itulah kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali lepas solat, di akhir solat kita kena belajar baca doa ni. 4 perlindungan kita kena minta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam ketakun ini sudah kita bagi dalam buku zikir petang pagi lepas solat pun sudah ada. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh beramal dengan ilmu yang telah kita belajar ini, insya-Allah. Kalau tak beramal rugi. Jadi wa yauma taqumus saah, dan pada hari berlakunya kiamat. Tu dalam kubur kena azab dah. Bila berlaku kiamat pula, diperintahkan kepada malaikat supaya berkata, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Habislah. Tengok hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata. Dengar ni muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat menakutkan kita ini. Apabila seorang itu mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Dibentangkan kepadanya tempat duduk dia di akhirat esok di mana. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kalau dia ni ahli syurga, dia tunjuk ni tempat dudukmu. Allah, orang dalam kubur berdoa, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepat kiamat, aku nak pergi ke syurga. Wa in kana min ahlin nar, na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Kata, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta berlindung daripada api neraka. Kalau dia ahli neraka, malaikat tayang, mari nyala. Hadza maq'aduka. Ini tempat duduk dalam neraka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumil qiyamah. Munduk sini dalam selang neraka ni sampailah Allah Taala bangkit pada hari kiamat. Maka hari kiamat tempat duduk lagi dahsyat. Jadi puak-puak ni tengok dalam kubur berat dah. Di akhirat lagi dahsyat, dia pun kata, ya Rabbi la tuqmis sa'. Ya Allah janganlah kiamat. Berat lagi. Kalau ni berat dah, dia kiamat lagi dahsyat. Orang mukmin pula bila tengok hak di akhirat comel, dia kata, ya Allah cepatlah kiamat ni nak pergi sana. Allahu akbar. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian dengan hadis dengan ayat mengisbatkan azab kubur. Na'udzubillah. Allahumma ja'alna kuburana, ya Allah jadikan kuburana, jadikan kubur kita semua, kubur ibu bapa kita, kubur keluarga kita
menjadikan raudat min riyadil jannah, salah satu daripada taman syurga. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Kita tak mahu kubur-kubur mereka menjadi lubang neraka, na'udzubillah. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas. Sekarang ini kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Beberapa faedah dari sudut tarbawi dan sudut ilmi. Kata. Baik. Ketah tulis. Widya. Ambil kertas tulis. Duduk situ. Tulis. Kata nak nulis ni ke? Baik, para pelajar kita kena tulis apa yang kita belajar. Kita kena tulis apa yang kita nak belajar. Kalau tidak, tak tahu ke apa. Faedah yang pertama. Qala Allah Ta'ala hikayatan an mu'min ali Fir'aun. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini tentang peranan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Peranan yang besar dimainkan oleh seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Dia kata apa? Dia berdakwah. Bila dia berdakwah, akhirnya dia kata wa ufawwidu amri ilallah. Dengan ni para pendakwah. Kita ni jangan kata, saya telah buat perancangan, buat strategi, buat tu, buat ni, Allah jaga lah. Kita kena letak. Kita kena buat semua perancangan, tapi yang besarnya wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku ni kepada Allah. Wa hakadha yajibu ala kulli mu'min. Demikianlah menjadi kewajipan bagi setiap mukmin apabila dia nak antuqda umurahu, bila nak selesaikan urusan kita nak permudahkan urusan kita serahlah urusan kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah kata apa tadi? Ayat yang kita baca, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Nabi, jangan takut. Allah jagamu dan orang-orang yang mengikutmu dari kalangan orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 64. Maka ayat ini menjadi dalil yang jelas bahawa siapa dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka itulah menjadi sebab Allah Ta'ala akan jaga dia. Jadi Nabi kita didik apa? Supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, supaya kita tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Maka diajarnya zikir apabila kita nak tidur, kita duduk tempat tidur kita, akhir bacaan kita kata doa yang kita telah baca tadi, Alhamdulillah, kan? Ingat doa yang telah kita baca, jangan tak ingat. Dia kata saya ingat dah Ustaz, tapi tak ingat nak baca, tak jadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Jadi riwayat tu ada tafwid dulu, ada wajah dulu, tak ada masalah. Itu riwayat-riwayat yang ada. Baik, faedah yang kedua tengok ayat 45. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Ingat baik, dalam ayat ini Allah kata ma makaru, tipu daya, perancangan jahat, konspirasi dalam bahasa sekarang, kan? Bahawa kita sebagai pendakwah, sebagai pendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat di sana adanya makar, adanya tipu daya yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang nak merusakkan kita. Habis. Paling nampak lekeh saja. Simple yang dia buat, dia laga-lagakan kita supaya kita kelahi. Bila kita berkelahi, maka kita akan menjadi manusia yang akan kecundang. Manusia yang lemah, balas sama sendiri. Jangan. Ini semua ni permainan syaitan melalui musuh-musuh Islam. Maka kita kena hati-hati dengan teori-teori, kan?
dengan konspirasi-konspirasi yang dibuat oleh musuh Islam terhadap kita. Ingat semua pelajar. Ada kalanya musuh Islam dia tak perang dengan kita, tapi dia letak jarum-jarum, racun-racun tu daripada kumpulan-kumpulan lain berselindung di sebalik nama-nama kumpulan, nama-nama apa saja kajian untuk nak menyekat kemarahan Islam. Hari ini jelas sangat-sangat. Mereka telah menggunakan pendekatan farriq tasud. Pecahkan kesatuan umat, kamu akan menguasai. Farriq tasud. Pecah, kamu akan kuasai. Hari ni tengoklah umat Islam asyik duk kelahi buat kita ni. Balah dalam segala benda balah berlaku. Kemarin duk sibuk tular cerita pensyarah marah ke budak tak ada laptop. Dah. Tengok-tengok benda tu dah lepas lama dah, settle dah. Pelajar tu dengan pensyarah dia pun dah selesai masalah. Tiba-tiba kita duduk hentam sana sini. Banyak pahala lah berlaku tu. Banyak pahala. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang yang dihentam. Orang yang dihentam pula duk kikih pahala hari-hari. Sebelum Ramadan tadi dah habis pahala kita. Na'uzubillah. Jangan duk main. Jangan duk main apa ni kita ni. Baiklah. Maka perancangan musuh yang di awal yang dia buat, pecahkan kesatuan umat Islam. Tak kira atas nama apa pun. Dah. Kita ni pejuang sunnah. Kita berlawan dengan orang yang tidak sunnah. Pejuang ahlus sunnah pula berlawan yang dikatakan tidak ahlus sunnah. Balahlah kita hari-hari. Anak-beranak pun tak mudah juga kelahi. Nah, orang dia senyap-nyap baik, main di Facebook tak mudah juga berasak duduk kata ke orang. Apa nak buat? Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga iaitulah tentang dakwah. Dakwah ni. Dakwah mukmin ali Fir'aun, awal-awal lagi dia kata, ya qaumi mali ad'ukum ila najat wa tad'u ila nar. Katanya kullu man istafraga wus'ahu, semua orang yang telah menggunakan kepakaran dia, kebolehan dia, tenaga dia walaupun sedikit, dia akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang baik. Ada kalanya pendakwah ni perlu menggunakan teknik-teknik yang selamat, macam mukmin Fir'aun, dia pasal kena sembunyi. Kalau dia zahirkan dia Islam, dia kena bunuh. Jadi kita teknik tu kena ada. Kita hari ni pun tengok keadaan lah. Kalau kita berdakwah dalam negara kita, kenapa kita mahu sembunyi? Tapi kalau kita dakwah negara kafir yang peluru bom peluru musuh duduk di kepala kita, hati-hati dengan kita semua. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang dikatakan tugas pendakwah kena sampaikan dengan teknik, dengan hikmah, supaya sampai dakwah kita tu kepada matlamat. Pada matlamat. Jangan duk main tak ada matlamat gitu. Itu yang ketiga kan. Yang ketiga. Yang keempat, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api ni, neraka itu dibentangkan kepada Fir'aun dengan ahli-ahli pengikut dia yang kafir, termasuklah orang lain, pagi petang. Tulis itu pelajar. Ayat ini isbatu azabil qabri. Ayat ini mengisbatkan adanya azab kubur. Malaikat pun, ni tempat duduk dengan neraka. Takutlah pada dia. Ini di dunia. Di dunia ni. Maknanya sebelum kiamat. Kiamat esok pergi neraka, na'udzubillah. Sebab itu kata di para ulama, al-azabul qabri naw'an. Azab kubur tu ada dua kategori. Nau'un daimun, satu lagi azab yang berterusan. Yang berterusan. Macam ni, azab kubur ni orang duduk kena sentiasa ada. Kata Nabi SAW dalam Bukhari, fahwa yuf'alu bihi zalika ila yaumil qiyamah. Orang yang kena azab kubur tu dibentang pagi, petang, siang, malam sampai hari kiamat, azab kubur tu berlaku. Itu yang pertama. Wan na'usani ila muddatin summa yanqati'. Ada azab kubur diberi sekejap kemudian terputus. Iaitulah azabu ba'dil usah, azab sebahagian daripada orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang kejahatan dia bukanlah berat sangat. Mungkin kena azab kejap, lepas tu lepas. Tunggu di akhirat pula lah. Allahu Akbar.
Yang penting kita para jemaah sekalian tak nak azab kubur, tak nak azab kubur. Jadi berdoalah kita dan tinggalkan perbuatan yang boleh kena azab kubur. Jadi azab ini sebelum akhirat. Di antara punca orang kena azab kubur apa? Orang punca kena azab kubur tu apa? Punca dianya an-namimah, batu api, duk berjalan lagu orang sana sini. Tak masuklah belaga orang dalam grup WhatsApp pun masuk juga. Ni an-naru yu'rad, apa ni, batu api ini masuk semua. Baiklah, sebagai penutup yang terakhir, kan, dalam ayat ini juga menyatakan anna tafawut ahli nar fil azab. Orang ahli neraka berbeza-beza, dia punya tingkatan itu, tingkatan azab dia berbeza-beza. Sebab itulah Tuhan sebut dalam ini, wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. An-nar wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Tuhan kata masuk ke Firaun dalam azab yang paling dahsyat. Maknanya dia mana dalam neraka tu banyak tingkat juga. Banyak darajat juga. Ada darjat VIP dia, ada darjat hak Quran sikit. Maknanya hak VIP tu hak paling bawah sekali. Sebagaimana Allah Taala sebut tentang orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu bawah sekali. Timbul sini soalan. Dia kata dalam Quran Tuhan kata orang munafikin duk bawah sekali. Darkil asfali, mana kalau orang Kelantan kata patak neraka, bawah sekali. Dalam ayat ini Tuhan kata asyaddal azab. Mana lebih kuat? Ini timbul soalan. Mana lebih kuat? Munafik duk patak bawah neraka tu ataupun Firaun yang kena azab? Jawabnya ulama kata anna darkal asfal, boleh jadi hok duk bawah sekali tu paling teruk azab. Maka dinamakan dengan nama yang berbeza-beza, menunjukkan bahawa azab itu berbagai-bagai. Azab itu pelbagai. Ada yang kuat, ada yang kurang, ada yang macam ahli syurga juga berbagai-bagai tingkatan. Ada tingkat biasa. Yang paling tinggi sekali al-firdausul a'la minal jannah. Wallahu alam. Para jemaah sekalian, yang penting bagi kita berdoa siang dan malam, kita belajar pagi, petang, siang, malam, untuk nak menyelamatkan kita daripada azab kubur dan daripada azab neraka, dan kita nak sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan dalam ayat 47 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.